antara paparan utama edisi Rabu 4 Januari. SPRM tahan KSU terlibat rasuah. Jumlah mangsa banjir di Pantai Timur cecah hampir 23,000 orang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 2 individu termasuk seorang ketua setiausaha KSU sebuah kementerian bergelar Datuk pagi tadi di Subang Jaya. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Dato' Azam Baki dalam satu kenyataan memaklumkan pegawai kanan kerajaan itu dipercayai terlibat dalam salah guna kuasa dan perbuatan rasuah. Seorang lelaki berusia 29 tahun yang ditahan itu dipercayai menerima serta menyimpan wang hasil rasuah daripada kontraktor, pembekal dan vendor yang mempunyai kepentingan dengan datuk tersebut. Pihak SPRM turut merampas dan menyita wang tunai serta jongkong emas yang dianggar bernilai 3 juta ringgit. Sehingga pukul 7 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir menunjukkan sedikit penurunan berbanding pukul 5 petang. Ia ekoran tiada hujan lebat direkodkan sepanjang hari ini. Dan untuk butiran lanjut, kita terus saja ke Kuala Terengganu bersama rakan setugas Azrul Faizal Jusoh. Azrul. Ya, Hidayat. Ya, bagaimana keadaan terkini banjir di Terengganu, Azrul? Baik, Hidayat, mana sehingga 7.30 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Terengganu menunjukkan sedikit penurunan. Dengan jumlah keseluruhan ketika ini 10,361 di 121 pusat pemindahan. Dan ikut portal info banjir JKM Negeri, daerah Besut masih merekodkan penduduk terjejas tertinggi dengan 4,019 di 51 pusat pemindahan. Untuk daerah kedua tertinggi pula di Hulu Terengganu melibatkan 3,006 di 21 pusat pemindahan. Dan biarpun cuaca hari ini di beberapa daerah yang terlibat banjir tiada hujan, namun di daerah Setiu masih menunjukkan tiada perubahan, iaitu seramai 1,876. Dan bagi daerah Kemaman pula, penduduk terjejas seramai 701 di 12 pusat pemindahan, dan di daerah Dungun 685 dan di Marang 31, Kuala Terengganu 43. Dan untuk paras air sungai pula, Hidayat, menunjukkan hanya 3 batang sungai yang menunjukkan paras bahaya, iaitu di Sungai Dungun di Jambatan Jerangau, Sungai Dungun di Kuala Jengai dan juga Sungai Nerus di Kampung Langkap Setiu. Bagi sesi persekolahan pada hari ini yang dikemaskinikan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu pula sehingga pukul 5 petang tadi, hanya 5 daerah yang terlibat, di mana Setiu 7 buah sekolah ditutup, Hulu Terengganu 13, Besut 3, Kemaman 1 dan juga Dungun 3 buah sekolah. Bagi esok hari pula dikabarkan sebanyak 27 sekolah bakal ditutup. Itu 3 sekolah menengah juga 24 sekolah rendah. Jaya. Ya, Besut nampaknya kekal kawasan yang paling terjejas. Bagaimana, Azrul, dari segi penyaluran bantuan ketika ini? Adakah lancar atau ada masalah yang timbul, Azrul? Baik, Alhamdulillah setakat hari ini yang diberitakan oleh rakan kita yang bertugas panjang bencana ini melaporkan tiada sebarang rungutan ataupun laporan yang diterima yang menunjukkan penduduk terjejas ini tiada menerima sebarang bantuan. Semuanya Alhamdulillah setakat hari ini semua mendapat masa yang sepatutnya dan juga dengan secukupnya. Jadi sedikit kekurangan itu dapat ditampung dengan segera oleh pihak-pihak yang berkenaan, terutama bahagian NADMA dan juga APM serta JKM Negeri. Hidayat. Jadi kita harapkan tidak ada kesukaran untuk Azrul dan juga kru RTM di Terengganu yang hari ini saya kira semuanya turun padang habis-habisan untuk memberi liputan perkembangan banjir di sana. Sehingga ke malam ini, Hidayat, masih lagi memang cuaca Alhamdulillah tiada sebarang hujan dan diharapkan air akan kembali surut dan nantikan untuk esok insyaAllah kita akan bawakan lagi untuk perkembangan terkini dari masa ke masa untuk banjir di Terengganu, Hidayat. Jadi sekian dulu Hidayat untuk waktu ini berkarya di Terengganu, kembali ke Angkasa Puri. Ya, terima kasih Azrul Faizal Jusoh di Terengganu. Baiklah kita ke negeri jirannya Kelantan di mana jumlah
penduduk terjejas banjir nampaknya terus meningkat kepada 11,245 orang setakat pukul 5 petang tadi. Ia melibatkan 3,696 keluarga, 70 pusat pemindahan baharu dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir. Ya. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kelantan Zainuddin Hussein berkata jumlah penduduk terjejas paling ramai ialah di Pasir Mas iaitu 7,521 orang daripada 2,786 keluarga yang ditempatkan di 32 pusat pemindahan. 819 orang daripada 150 keluarga ditempatkan di 2 pusat pemindahan di Tumpat. Manakala 719 orang daripada 181 keluarga ditempatkan di 5 pusat pemindahan di Kota Baru. Di Tanah Merah, 11 pusat pemindahan beroperasi menempatkan 600 orang daripada 150 keluarga. Manakala 565 orang daripada 143 keluarga ditempatkan di 8 pusat pemindahan di Kuala Krai. Di Pasir Putih, 571 orang daripada 162 keluarga berada di 4 pusat pemindahan. 343 orang daripada 97 keluarga ditempatkan di 7 pusat pemindahan di Machang. 107 orang daripada 27 keluarga di sebuah pusat pemindahan di Bacok. 2 sungai yang melepasi paras bahaya iaitu 16 meter ialah Sungai Kelantan dengan bacaan di Jambatan Gilmat, Tanah Merah 16.43 meter berbanding 17.2 meter tengah hari tadi. Okey, dan kini untuk perkembangan lanjut di Kelantan, kita bersama dengan wartawan Majidah Ismail di talian. Majidah? Ya, Hanim. Majidah, ada 70 pusat pemindahan baru dibuka di Kelantan. Jumlah mangsa terjejas juga meningkat. Perkembangan dari sana yang boleh disampaikan untuk ketika ini. Ya, terima kasih Hanim dan Fatil di Studio 3 Angkasa Puri. Biarpun cuaca semakin baik hari ini, namun jumlah penduduk yang berada di pusat pemindahan semakin bertambah. Setakat ini terdapat 12,543 penduduk daripada 4,264 keluarga dipindahkan ke 65 buah pusat pemindahan ketika ini. Dan paling ramai terjejas Jajahan Pasir Mas dengan 8,679 penduduk berada di 34 buah pusat pemindahan. Daerah tempat juga menunjukkan pertambahan mendadak penduduk terjejas iaitu 1,592 orang berbanding 323 orang jam 5 petang tadi. 2 lagi pusat pemindahan dibuka di daerah ini sejak pukul 3 petang iaitu Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubur 1 di Pengkalan Kubur dengan 220 orang dan Sekolah Menengah Cabang 4 di Terbak 152 orang. Sementara itu jumlah penduduk di Kuala Krai menunjukkan penurunan dengan hanya 3 pusat pemindahan dibuka setakat ini dengan jumlah mangsa 98 orang melibatkan 23 keluarga. Dalam perkembangan berkaitan jumlah sekolah yang ditutup akibat banjir di negeri ini meningkat 2 kali ganda berbanding semalam. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Dr. Khair Muhammad Yusof, Kelantan mencatatkan pertambahan tertinggi di mana sehingga hari ini sebanyak 70 buah sekolah terpaksa ditutup atau ditangguhkan sesi persekolahan akibat banjir. Dan penutupan itu ekoran kawasan sekolah ditenggelami air. Begitu juga dengan laluan untuk ke kawasan tersebut yang turut tidak boleh dilalui oleh semua kenderaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan pertemuan dengan pengetua dan guru besar di bawah teliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pasir Mas hari ini. Sementara itu, menurut Jabatan Kerja Raya JKR melaporkan beberapa laluan yang sebelum ini ditutup kepada pengguna jalan raya juga sudah mula dibuka berikutan keadaan paras air yang semakin surut dengan hanya tinggal 29 sahaja laluan yang masih digenangi air dan tidak dapat dilalui. Dan untuk esok, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dijadual melakukan lawatan kerja ke pusat pemindahan banjir di Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang 2 Pasir Mas yang menempatkan 1,422 orang daripada 677 buah keluarga dari beberapa buah kampung yang ditenggelami air. Beliau yang dijaga tiba pada jam 9 pagi akan mendengar taklimat situasi semasa daripada pegawai terlibat selain beramah mesra bersama mangsa terjejas banjir di situ. Pada masa yang sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengagihkan kit makanan permulaan kepada penduduk terjejas sebelum bertolak balik ke Kuala Lumpur. Dan saya rasa setakat itu dulu laporan terkini banjir Kelantan yang dapat saya kongsikan ketika ini. Kembali kepada Hanim dan Fatil di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Majidah di Kelantan. Terima kasih dengan perkembangan itu.
Lebih 50 jalan raya di Kelantan dan Terengganu dilaporkan ditutup kepada kenderaan akibat banjir dan tanah mendap. Dan ia melibatkan 30 jalan raya di Kelantan, 20 lagi di Terengganu. Menurut Portal Pengurusan Bencana Jabatan Kerja Raya di Kelantan, daripada 30 jalan yang ditutup, 12 jalan melibatkan laluan di jajahan Pasir Mas. Antaranya Jalan Bypass Bagol Kulim, Rantau Panjang, Jalan Kota Baru Pasir Mas dan Jalan Lubuk Jong Pohon Tanjung. Antara laluan di jajahan Macang yang terjejas ialah Jalan Macang, Pangkal Meleret, Jalan Kampung Kemuning, Kampung Merkam. Turut terlibat beberapa jalan di Pasir Putih iaitu Jalan Kota Baru Kuala Terengganu, Jalan Jelur Kampung Lubuk Tualang dan Jalan Semerak. Beberapa laluan di jajahan Kuala Krai turut terjejas. Jalan Bukit Sirih, Kuala Nile, Jalan Nile Station, Jalan Sungai Durian juga terjejas beberapa laluan di Tanah Merah dan Rantau Panjang. Selain itu, satu kejadian tanah mendap dilaporkan berlaku di Jalan Kampung Kemuning, Kampung Merkam di Macang. Di Terengganu pula, daerah Hulu Terengganu mencatat jumlah jalan yang paling banyak terjejas. Antaranya Simpang Kuala Jeneris, Jalan Aring 8 Kenyir, Jalan Kuala Berang Sungai Tong, Jalan Pengkalan Ajal dan Jalan Matang Kuala Terengganu. Daerah lain yang turut terjejas ialah Setiu dengan jalan terlibat termasuk Jalan Kuala Terengganu Kota Baru, Jalan Kuantan Kuala Terengganu dan Jalan Permaisuri Hulu Seladang. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob memaklumkan kerajaan negeri itu berharap bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dapat disalur segera. Selain bot, turut diperlukan adalah kenderaan seperti lori untuk memindahkan penduduk serta barangan mereka ke tempat lebih selamat. Segala bantuan diselenggarakan bersama beberapa agensi lain seperti PDRM, Bomber, APM dan ATM. Sebanyak RM3,000 diperuntukkan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai bantuan segera kepada setiap kawasan DUN yang terjejas akibat banjir. Terutama kanak-kanak ni dia berasa hero, dia boleh berenang, dia kata boleh berenang. Tetapi dalam suasana macam ni boleh berlaku apa-apa pun. Datuk Ahmad Yaakob berkata demikian selepas meninjau operasi mencari mangsa lemas Wan Rufkan Daniel Wan Ramzan di Tumpat. Bagi membantu penduduk terjejas di Pantai Timur, misi bantuan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Misi bantuan Rela itu akan mengumpul dan mengagihkan bantuan makanan dan keperluan asas kepada penduduk terjejas banjir di Kelantan dan Terengganu. Konvoi kenderaan untuk misi berkenaan dilepaskan Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Dalam Negeri Putrajaya. Konvoi disertai 15 kenderaan pacuan 4 roda yang membawa bekalan makanan seperti beras, minyak masak, sardin dan susu. Turut dibawa barangan keperluan asas seperti ubat-ubatan, kain pelekat, telekong dan tuala wanita. Hadir sama dalam majlis pelepasan itu Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Alwi Ibrahim dan Ketua Pengarah Rela Zulkifli Abidin. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan mengesahkan setakat ini tiada penularan penyakit bawaan air dalam kalangan mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu. Namun sebagai langkah berjaga-jaga, 100 pasukan kesihatan dan perubatan telah pun ditempatkan di semua lokasi terjejas banjir bagi memberi bantuan perubatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam memaklumkan sehingga semalam seramai 428 mangsa banjir telah diperiksa untuk mendapat rawatan. Kementerian Kesihatan akan terus melaksana aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit serta menyediakan bekalan ubat-ubatan bagi keperluan di hospital kedua-dua negeri itu. Satu ialah untuk memastikan persekitaran di pusat-pusat pemindahan ialah sihat dan selamat. Tiada ada gangguan daripada vektor-vektor yang boleh menyebabkan di dalam penyakit. Dan untuk buat pemeriksaan terhadap kualiti air dan kualiti makanan yang diedarkan kepada mereka yang telah dipindah kepada pusat-pusat. Semua hospital telah dibekalkan dengan keperluan ubat, makanan dan sebagainya. Sekurang dan diesel untuk generator semua. Sekurang-kurang
2 minggu. Ini daripada pengajaran yang kita terima daripada tahun lalu, di mana ada hospital telah putus dan lepas itu ada kekurangan bekalan ubat, bekalan makanan. Item pertama yang saya menjelaskan. Beliau memberi penjelasan tersebut dalam sidang media di Putrajaya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia belum menerima sebarang aduan mengenai gangguan sistem komunikasi semasa banjir di Terengganu dan Kelantan sekarang. Timbalan Menterinya, Datuk Jalani Johari berkata, agensi di bawah kementerian terutamanya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM sentiasa memantau keadaan kawasan terlibat banjir. Kita telah bersiap sedia daripada awal dari segi arahan yang telah diberikan kepada semua telcos dan beberapa pengumuman yang sebelum ini yang saya telah maklumkan bahawa di beberapa kawasan terutama menara itu kita dah tinggikan dari segi dia punya had dia tu. Jadi insya-Allah lah. Dan pada setakat ni kita tidak dapat menerima apa-apa maklumat yang mengatakan terdapat kawasan yang terus tiada liputan. Dan insya-Allah kita akan terus membuat pemantauan lah. Datuk Jailani yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu memberitahu media selepas melawat penduduk terjejas di beberapa pusat pemindahan di Kampung Paya Besar, Menerung, Tok Lawit dan Kuala Ping. Dalam perkembangan lain, beliau akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi menyelesaikan masalah kecetekan sungai yang menyebabkan banjir. Projek pendalaman sungai secara berterusan bakal mengurangkan limpahan air ke kawasan rumah penduduk. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sentiasa siap siaga untuk memberi bantuan kepada penduduk terjejas banjir di kawasan Pantai Timur. Panglimanya Jeneral Datuk Seri Effendi Buang berkata setakat ini TUDM telah menghantar sebuah Eurocopter EC-725 ke lokasi dilanda banjir bagi memberikan bantuan kepada penduduk. So buat masa ini kita telah pun menghantar EC-725 kita ke Gong Kedak. Dan jika ada keperluan lagi yang lebih memerlukan keperluan bantuan udara, kita akan menambah lagi. Buat masa ini TUDM dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi banjir. InsyaAllah seperti tahun-tahun lepas ni kita sentiasa dapat memberi bantuan yang sewajarnya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Beliau ditemui selepas majlis serah terima tugas Panglima Operasi Udara dan Panglima Bantuan Udara serta penyampaian amanat Perintah Ulung Panglima Tentera Udara ke-18 di Ibu Negara. Perkhidmatan tren Intercity di Pantai Timur masih mengalami gangguan akibat banjir dan tanah runtuh yang berlaku di kilometer 392.5 antara Bukit Abu, Dabong, Kuala Krai. Dalam satu kenyataan, Ketua Komunikasi Korporat Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB, Ridwan Arsyad memaklumkan semua perkhidmatan tren antara laluan Dabong, Kuala Krai, Dabong masih digantung sehingga dimaklumkan kelak. Sementara itu, bagi perkhidmatan Ekspres Timuran nombor 26 dari Johor Bahru Central ke Tumpat pula, hanya disediakan sehingga stesen Gua Musang. Penumpang yang ingin meneruskan perjalanan dari stesen Gua Musang ke Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Mas, Wakaf Baru dan Tumpat dinasihatkan menggunakan bas yang disediakan KTMB. Manakala penumpang ke stesen Dabong pula akan menggunakan tren tempatan. Bagi perkhidmatan Ekspres Timuran nombor 27 dari Tumpat ke Johor Bahru Central pula, penumpang boleh menaiki tren dari stesen Tumpat ke stesen Kuala Krai dan menaiki bas ke stesen Gua Musang. Dari Gua Musang, penumpang boleh meneruskan perjalanan ke stesen Johor Bahru Central menggunakan tren. KTMB turut menjangka kelewatan tren melebihi 2 jam dan para penumpang boleh mendapatkan pemulangan tambang atau menukar semula tarikh perjalanan. Sebarang maklumat lanjut, hubungi Pusat Panggilan KTMB di talian 03-2267-1200 atau layari laman sesawang di www.ktmb.com.my. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional 8. Satu kejadian tumpahan minyak berlaku di Pelabuhan Johor Pasir Gudang berikutan pelanggaran 2 buah kapal kontena MT EPL Denver dan MT One High 301 pukul 11.30 malam semalam. Pelanggaran itu telah menyebabkan berlakunya tumpahan minyak dan merebak ke perairan Singapura dan Pulau Ubin. Menurut Ketua Penguatkuasa APMM Wilayah Selatan Laksmana Adun Shalan, semasa kejadian, kapal MT EPL Denver itu sedang bersauh di perairan Pelabuhan Pasir Gudang.
Manakala kapal MT Wanhai dari luar hendak masuk pelabuhan sebelum melanggar starboard kapal EPL Denver yang mempunyai kapasiti tangki minyak 300 MT. Kesan tumpahan minyak kini dikawal pihak Johor Port dan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA. Sementara itu, Johor Port dalam reaksi awalnya berkata siasatan terperinci sedang dijalankan dan orang awam serta pihak media tidak dibenar memasuki kawasan berkenaan kerana digazetkan sebagai kawasan larangan. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Alam Sekitar Negeri Johor, Dato' Ayub Rahmat berkata pihak Jabatan Alam Sekitar sedang melakukan perbincangan bagi pengaktifan operasi bencana secara bersepadu. Ia melibatkan beberapa agensi berkaitan antaranya Johor Force, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Jabatan Meteorologi. Kita baru dalam selatan. Yang pertama tindakan yang kita akan buat adalah untuk memastikan bahawa minyak yang tumpah dapat kita kawal. Dan kita faham bahawa apabila ada tumpahan minyak, dia akan mengakibatkan gangguan kepada ekosistem, habitat dan sebagainya. Maka operasi yang akan dijalankan adalah untuk memastikan bahawa minyak yang tumpah itu dapat kita kawal. Dan saya juga dimaklumkan oleh pihak JS bahawa pihak Singapura pun akan bersama bagi menangani masalah. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan operasi tersebut akan dilaksana serta-merta selepas perbincangan dilakukan. Ekoran kejadian tumpahan minyak itu, golongan nelayan bimbang tidak dapat menjalankan aktiviti menangkap ikan seperti biasa selepas mendapat arahan tidak boleh ke kawasan tumpahan bagi mengelak kerosakan pada peralatan. Pengerusi Persatuan Nelayan Johor Selatan, Azli Muhammad Aziz berkata pihaknya menerima aduan berhubung insiden itu malam semalam dan terus mengarahkan nelayan menghentikan aktiviti hari ini. Kira-kira 370 nelayan, tangkapan dan ternakan daripada 6 buah kampung terjejas selepas kejadian itu. Ramai nelayan yang datang mengadu. Jadi saya di peringkat Persatuan Nelayan mengarahkan supaya mereka menjauhi kawasan tersebut. Sebab kalau mereka menjalankan aktiviti tangkapan di situ sudah pasti peralatan tangkapan akan rosak dan ini akan merugikan nelayan. Pihaknya turut menggesa agar pihak terlibat mengambil tindakan segera. Ini kerana kawasan terlibat membabitkan nelayan tangkapan dan nelayan ternakan yang boleh menjejaskan hasil sekiranya tumpahan minyak merebak di kawasan yang lebih jauh. Pihaknya kini sedang menunggu laporan sekiranya terdapat nelayan yang menjalankan aktiviti tangkapan pagi tadi dan mengalami kerosakan peralatan. KTMB perkenal kad komuter link bermula esok. Perinciannya seketika nanti. Pelajar daripada kalangan golongan asnaf tidak pernah dilupakan atau dipinggirkan bagi mendapatkan ilmu untuk menjamin masa depan mereka. UMNO bahagian Petaling Jaya Selatan tidak ketinggalan melakukan aktiviti kebajikan bagi membantu golongan tersebut. Sempena musim awal persekolahan sesi 2017, Sekolah Rendah Taman Datuk Harun 1 dipilih oleh UMNO bahagian Petaling Jaya Selatan bagi meraikan pelajar tahun 1 hingga tahun 6. Hadir sama Naib Ketua UMNO bahagian Petaling Jaya Selatan, Datuk Abdul Muttalib Abdul Rahim. Ahli jawatan kuasa UMNO tersebut turut beramah mesra dengan guru serta pelajar terutama yang baru melangkah ke tahun 1. Untuk memberikan motivasi kepada mereka yang mengatakan mereka tidak ketinggalan. Ya, kita nak pastikan anak-anak ini berjaya. Untuk itu kita kena memberikan semangat pada mereka. Ini adalah satu suntikan semangat. Program seumpama ini merupakan antara program tahunan anjuran UMNO bahagian Petaling Jaya Selatan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL pula mula menyediakan perkhidmatan bas sekolah secara percuma untuk 6,500 anak penghuni projek Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Awam PA bermula sesi sekolah baharu 2017 malam. 165 buah bas disediakan bagi kegunaan pelajar sekolah rendah dan menengah yang tinggal di 74 PPR dan PA sekitar ibu negara.
Wartawan Ella Razali meninjau kemudahan tersebut di PPR Pantai Ria pada hari kedua persekolahan. Kos yang diperuntukkan untuk setiap pelajar ialah RM80. Untuk PPR Pantai Ria ini, seramai 516 orang anak-anak yang telah berdaftar bagi perkhidmatan bas sekolah percuma iaitu 423 bagi sesi pagi dan 93 orang anak-anak bagi sesi petang. Ibu bapa yang ditemui lega dengan perkhidmatan yang disediakan kerana ia mampu meringankan beban mereka. Memang happy sangat. Anak-anak pun gembira pergi sekolah pun, dia semangat, suka. Sebelum ni kan bas kena bayar. Bila bas kena bayar, lambat bayar, kalau tuan bas tak bagi naik. Jadi budak tak nak pergi sekolah lah, merungut macam tu, macam ni. Kira bas ni free, okey lah, bagus lah sangat-sangat. Anak pun semangat, pagi-pagi dah nak mandi pergi sekolah, bagus lah. Memang bagus. Alhamdulillah dapat meringankan beban kami. Sebab anak 4 kan, banyak bersekolah kan. Alhamdulillah. Macam anak saya 2 orang, sebulan 260. Tapi kalau dia dah buat untuk bas percuma ni, saya rasa okeylah untuk ringankan beban saya lah kan. Anak pun senang nak sekolah, lagi sama ramai temu kat sini kan. Okeylah, bagi saya pendapat kerajaan buat macam ni baguslah untuk kita rakyat Malaysia semua ni. Yang pasti, bas yang disediakan amat selesa. Malah, pengusaha bas yang dilantik turut menyediakan beberapa pembantu bagi membantu kanak-kanak ini semasa menaiki bas. Kita akan tengok bagaimana masa yang akan datang untuk kita pastikan anak-anak ni yang duduk di PPR Pantai Ria ataupun di kawasan lembah pantai sampai ke sekolah dengan selamat dan juga tepat pada masanya. Tempat menunggu bagi anak-anak PPR Pantai Ria ini terletak di laluan keluar masuk di antara PPR Sri Cempaka dan PPR Pantai Ria. Dan hari ini hari keberapa sekolah? Hari kedua. Adam sekolah kat mana? Sekolah kat Bangsa. Bangsa. Okey, Adam suka tak naik bas sekolah? Suka. Kenapa? Sebab dia besar. Amal tahun lepas pergi sekolah naik macam mana? Naik van. Van. Tahun ni? Naik bas. Suka tak? Suka. Kenapa? Sebab the best, lepas tu sejuk. Perkhidmatan bas sekolah percuma merupakan satu inisiatif baru oleh kerajaan untuk anak-anak perumahan rakyat PPR dan juga perumahan awam wilayah. Dengan adanya pendekatan ini, ia akan membantu golongan berpendapatan sederhana serta membantu mereka meringankan keuangan mereka. Terima kasih pihak kerajaan dengan perkhidmatan bas percuma. Ibu bapa sungguh terkesan. Moga selaraskan untuk semua. Ella Razali untuk RTM. Sekolah bantuan modal disaran menggunakan peruntukan bantuan penyelenggaraan sekolah secara efektif di samping berjimat cermat bagi mempelbagai pembaikan dan selenggaraan. Hampir 17 juta ringgit yang diperuntukkan melalui bajet 2016 telah diagihkan tahun lalu kepada 254 buah sekolah bantuan modal, termasuk sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah jenis kebangsaan Cina seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamalanathan berkata kebanyakan sekolah yang menerima peruntukan tersebut sedang menaik taraf kemudahan sekolah. Antaranya bilik darjah, kantin dan tempat perhimpunan. Saya tidak mahu melihat apabila peruntukan ini diberi kepada sekolah-sekolah tersebut, ia tidak digunakan sama sekali walaupun apabila mereka mohon untuk menggunakan ini menaik taraf tapi tidak gunakan sama sekali, ataupun mereka menggunakan contoh untuk menaik taraf satu perkara kerja kecil, dia menggunakan kos yang terlalu tinggi. Kita nak mereka menjimat cermat, stretch the ringgit seberapa banyak yang boleh. Datuk P. Kamalanathan melakukan lawatan di 2 buah sekolah iaitu SJKT St. Joseph dan SJKT Jalan Bangsa bagi memantau kerja dan hasil penyelenggaraan di sekolah-sekolah berkenaan. SJKT St. Joseph menerima RM200,000 manakala SJKT Jalan Bangsa menerima RM90,000 pada tahun lalu. Tahun lalu juga RM50 juta telah diperuntukkan bagi bantuan penyelenggaraan semua sekolah bantuan modal. Balu pemandu bas ekspres yang maut dalam kemalangan di Paguh, Johor bulan lalu menerima bantuan pencen seumur hidup daripada Perkeso. Miarih seorang warga Indonesia menerima bayaran pencen RM1,300 sehingga anak sulungnya Nur Cahaya Zulaika mencapai usia 21 tahun. Majlis pemberian pencen itu dibuat di Hospital Pulau Pinang memandangkan Miarih masih mendapatkan rawatan akibat kemalangan itu.
Tujuan kita datang ke sini ialah kita untuk menyampaikan cek pengurusan mayat atas kematian pemandu bas yang berlaku pada 24 Disember yang lalu lah di Muar. Jadi kita telah serahkan sebanyak faedah pengurusan mayat sebanyak 1,500 dan beliau juga akan dapat pencen lah semua hidup. Beliau dan anak-anak waris sebanyak 1,000 lebih kurang lah 1,300 sebulan. Jadi itu dia akan dibayar pencen semua hidup lah kepada Balu dan juga kepada anak sehingga umur 21 tahun. Di samping itu juga selain daripada itu kita dari semasa contohnya kalaulah takdirkan anak beliau berjaya masuk universiti dan beliau boleh buat pinjaman dengan Perkeso lah. Kita ada pinjaman khas untuk pencarum-pencarum yang mendapat kemenangan. Dalam kejadian pada 24 Disember lepas, Zakir Zubir bersama Miarih dan anak bongsu mereka, Nur Natasha Zahara, dah setahun terlibat dalam kemalangan yang mengorbankan 15 penumpang ketika dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Terminal Bersepadu Tasik Bandar Selatan. Sepanjang tahun lalu, Perkeso Pulau Pinang membuat bayaran bernilai 16.5 juta ringgit kepada pencarum yang terlibat dalam kemalangan, pencarum yang maut dan pencen bulanan. Kesemua pegawai yang terlibat dalam insiden letupan bunga api di Pesta Gegar Kelang telah diarahkan bercuti bermula semalam sehingga 31 Januari ini sementara menunggu laporan penyiasatan. Kes itu kini disiasat Jawatan Kuasa Khas yang dilantik Majlis Perbandaran Kelang MPK sejak 1 Januari. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kerajaan Tempatan Permutihan Kilang Haram dan Pembangunan Kampung Baru Selangor, Yan Yong Hian Wah dalam satu kenyataan media, laporan itu akan disiapkan dalam tempoh 14 hari. Sekiranya pegawai terlibat didapati berlaku cuai dan menyalahguna kuasa, mereka akan berdepan tindakan disiplin atau tindakan undang-undang. Jawatan kuasa penyiasatan itu dianggotai 2 pengarah jabatan, seorang timbalan pengarah dan seorang pegawai tadbir. Siasatan awal dan rekod mesyuarat menunjukkan MPK tidak pernah meluluskan pertunjukan bunga api semasa program Pesta Gegar Kelang itu. Insiden letupan bunga api yang mencederakan 14 pengunjung itu berlaku ketika sambutan ambang Tahun Baharu 2017 di Kompleks Sukan Pandamaran. Dalam pada itu, polis memberi tempoh sehingga esok kepada juruletup dan 3 pembantunya yang terlibat dalam insiden di Kelang itu untuk menyerah diri. Ketua Polis Selangor, Dato' Abdul Samad mengesahkan polis sudah mengenal pasti keempat-empat suspek, namun memberi ruang kepada mereka untuk menyerah diri sebelum tangkapan dibuat. Siasatan polis mendapati kesemua mereka yang berusia antara 30-an dan 40-an itu tidak mempunyai sebarang lesen yang dikeluarkan pihak berwajib iaitu Jabatan Geosains dan PDRM. Berjalan sekarang ini, beri kita sedikit masa untuk melengkapkannya. Percakapan mereka-mereka yang berkenaan telah kita rakamkan, cuma ada lagi yang belum selesai. Kita sedang giat menjalankan kesihatan dan kita juga telah mengenal pasti juruletup yang tidak bertolehan telah digunakan dan kita sedang dalam proses mengesan dan akan menahan juruletup ini untuk tujuan kesihatan lanjut. Beliau ditemui selepas majlis serah terima tugas Ketua Jabatan Pengurusan IPK Selangor di Shah Alam. Polis turut menubuhkan satu pasukan khas bagi siasatan kes berkenaan dengan beberapa saksi lagi akan dipanggil. Setakat ini, polis sudah mengambil keterangan pihak pengurusan MPK dan beberapa saksi lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Tokoh agama yang juga pendakwah terkenal Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN di Ibu Negara sejak Ahad lalu kerana masalah jantung. Beliau yang berusia 71 tahun dibawa ke IJN dari Pulau Pinang menaiki kereta dipandu isterinya selepas mengadu sakit dada. Menurut anaknya Syahirah, bapanya berada di Pulau Pinang kerana menghadiri program jelajah ilmu bagi mengumpul dana Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Kota Raja di Ipoh. Keadaan Datuk Abu Hassan masih lemah dan doktor akan melakukan imbasan jantung kerana mengesyaki jantungnya lemah.
Bermula esok hingga 5 Februari depan, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB melalui perkhidmatan KTM Komuter akan memperkenal kad Komuter Link kategori dewasa dengan harga RM2 berbanding harga asal RM10. Pengurus Besar Perkhidmatan KTM Komuter Asridah Shah Syahari dalam satu kenyataan memaklumkan promosi itu bertujuan menggalakkan pengguna beralih kepada pembayaran secara bukan tunai. Melalui kad Komuter Link, pengguna akan menikmati potongan 20% harga tambang perjalanan berbanding pembayaran secara tunai. Ia juga dapat menjimatkan masa pengguna kerana tidak perlu beratur di kaunter atau mesin pembelian tiket. Kad Komuter Link berharga RM2 itu boleh dibeli menerusi kaunter, mesin tiket dan pasukan bergerak di semua stesen utama KTM Komuter sepanjang tempoh promosi. Namun pengguna perlu membuat tambah nilai minimum bermula RM10 bagi membuat perjalanan ke destinasi masing-masing. Untuk maklumat lanjut, hubungi pusat panggilan KTMB di talian 03-2267-1200 atau layari laman sesawang di www.ktmb.com.my. Aliran keluar bersih dana asing dari Bursa Malaysia yang menyusut dengan ketara pada RM3 bilion bagi tahun 2016 berbanding RM19.5 bilion pada 2015 ialah petanda positif buat Malaysia. Pengarah Eksekutif Institut Kajian Ekonomi Malaysia, Dr. Zakaria Abdul Rashid berkata ia jelas mencerminkan keyakinan pelabur terhadap persekitaran ekonomi negara serta prestasi syarikat-syarikat tempatan. Dan 2017 ini pun, namun dia punya fundamental tu masih baik lagi, iaitu syarikat-syarikat kita masih lagi dapat berprestasi dengan baik di sini kan, walaupun beberapa tekanan berlaku. Jadi saya fikir dalam jangka panjang kita akan lihat apakah nilai pasaran ekuiti kita sebenarnya bergantung kepada prestasi syarikat-syarikat di dalam bursa saham itu ataupun dalam itu. Untuk jangka masa panjang, pelaburan langsung asing dilihat elemen penting bagi mempergiat pasaran itu melalui pemilihan syarikat yang memberi kesan nilai tambah yang tinggi kepada negara. Mengulas mengenai ringgit, Dr. Zakaria yakin ia akan kembali pulih dan diniagakan sekitar 4 berbanding dolar Amerika Syarikat pada suku kedua tahun ini. Pemulihan unit tempatan bakal disokong peningkatan harga minyak mentah dunia. Kita tak tahu. Ini bacaan kita tak tahu sampai keadaan ni sampai bila. Adakah sampai penghujung tahun ini, sampai 2017 ini, ataupun pertengahan tahun, hanya sampai pertengahan tahun. Ini dia punya variable-nya sangat dinamik. Kita tak tahu cuma kita boleh ada harapan lah. Kalau ikut ini, bermakna harga minyak akan naik. Dan bermakna kalau ikut apa yang kita katakan, mungkin ringgit ada peluang untuk improve sikit saja. Selain itu, langkah yang diperkenalkan Bank Negara Malaysia bagi mengekang penurunan nilai ringgit juga diyakini mampu mengukuhkan kedudukan mata wang tempatan. Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia MATA yakin kerajaan mampu mencapai sasaran kutipan hasil cukai langsung bernilai RM140 bilion tahun ini. Menurut Presidennya Abdul Aziz Abu Bakar, ia didorong langkah pematuhan dan penguatkuasaan yang dijalankan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN serta Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hasil kutipan itu meliputi cukai syarikat berjumlah RM70 bilion, cukai pendapatan RM30 bilion dan cukai barang dan perkhidmatan GST RM40 bilion. Untuk tahun 2017 ni saya nampak dia lebih ke arah pematuhan, compliance, lebih kepada voluntary compliance lah, untuk nak masukkan sifat to inculcate dia punya tanggungjawab untuk membayar cukai itu, dan kerajaan khususnya segi pembayaran cukai itu, insyaAllah. LHDN dan Kastam dilihat komited memburu pembayar cukai tegar yang tidak membuat pembayaran untuk tempoh tertentu melalui pelbagai kaedah. Antaranya serahan notis sekatan perjalanan di bawah Seksyen 104 Akta Cukai Pendapatan 1967 yang tidak membenarkan mana-mana individu bertanggungjawab untuk meneruskan perjalanan ke luar negara. Selain itu, Collection Intelligence Arrangement yang diumumkan Perdana Menteri pada pembentangan bajet 2017
bagi mengumpul maklumat serta data dari LHDN dan Kastam. Sumbangan sektor pembuatan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dijangka meningkat kepada 4.5% tahun ini berbanding unjuran 4.3% pada 2016. Affin Huang Investment Bank Berhad yakin pengeluaran sektor pembuatan akan disokong ekspor produk elektrik dan elektronik. Ia berdasarkan unjuran Persatuan Industri Semikonduktor yang menjangkakan jualan semikonduktor global berkembang pada kadar yang sihat tahun ini. Tambahan pula, kelemahan ringgit juga mampu merangsang daya saing ekspor Malaysia. Selain itu, kestabilan ekonomi di China dan aktiviti ekonomi yang berpotensi untuk meningkat melalui rangsangan fiskal di Amerika Syarikat turut menyokong permintaan bagi import sekaligus memanfaatkan ekspor di negara-negara ASEAN. Bagi Disember 2016, indeks pengurusan belian pembuatan Malaysia tidak berubah pada 47.1, kekal di bawah paras 50 bagi 21 bulan berturut-turut. Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia MAGMA berharap dasar komitmen mandatori majikan EMC dapat disemak semula. Presidennya Dennis Lau Jaufu berkata jika dasar tersebut diteruskan, industri sarung tangan getah perlu membayar sehingga 90 juta ringgit setahun hanya bagi pembayaran levi pekerja. Dalam satu kenyataan, Dennis berkata angka itu tidak termasuk kos tambahan seperti pinjaman perumahan dan pengangkutan pekerja. MAGMA turut bersetuju dengan Persekutuan Majikan Malaysia MEF, Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM yang mahu dialog dengan pihak berkenaan diadakan bagi menangani isu EMC. Mulai 1 Januari lalu, majikan bertanggungjawab sepenuhnya membayar levi pekerja asing selain tidak lagi dibenar membuat potongan gaji pekerja bagi menampung pembayaran levi. EMC bertujuan memastikan majikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerja asing yang digajikan bermula daripada peringkat permohonan, penggajian hingga pekerja asing itu dihantar pulang ke negara asal. Zainal tak rela terus digantung tak bertali. Dilia Arnold bersara. Umpama digantung tidak bertali, itu perumpamaan tepat bagi menjelaskan masalah yang membelenggu bekas jurulatih Selangor Zainal Abidin Hassan. Zainal sehingga ke hari ini masih belum menerima sebarang surat rasmi penamatan kontraknya daripada pihak pengurusan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS. Jelas Zainal, selain daripada surat pemecatan, beliau juga masih belum menerima tunggakan gaji baki kontrak yang sepatutnya tamat pada November tahun ini. Situasi itu jelas menyukarkan Zainal untuk meneruskan kariernya selaku jurulatih bersama pasukan lain. Sebagai seorang jurulatih, memang sudah masak sepak rajang bola sepak yang lumrah ini. Saya terima keadaan itu. Selepas itu saya berhubung dan saya berhubung ketika itu pemangku setiausaha Persatuan Bola Sepak Selangor Yang Mulia Raja Rastam untuk mendapatkan surat pemecatan saya kerana saya ingin meneruskan langkah yang kedua iaitu cara lisan menuntut hak saya untuk menuntut hak saya. Jawapan yang saya terima daripada pemangku setiausaha tidak mendapat arahan untuk mengeluarkan surat. Satu Malaysia tahu saya dipecat, betul. Apa yang saya nak adalah surat pemecatan itu supaya saya ada bukti saya dipecat ataupun saya boleh membuat langkah yang kedua. Tetapi memang ini secara jujur memang saya tidak walaupun saya dipecat saya tidak terima surat rasmi logo FAS yang saya dipecat. Zainal tampil menjelaskan kedudukannya dalam satu sidang media di rumahnya di Shah Alam. Zainal dilantik selaku jurulatih Selangor pada Disember 2015 menggantikan Mehmet Durakovic, tetapi beliau dipecat pada awal Ogos lalu berikutan kekalahan demi kekalahan menimpa skuad kendaliannya.
Beliau dimaklumkan mengenai penamatan kontraknya serta-merta oleh penolong pengurus pasukan ketika itu, Nur Hisham Gulf, hanya melalui pesanan SMS bekas Presiden FAS, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Isu terbaru itu pasti menjadi tamparan hebat buat pengurusan The Red Giant selepas kemelut Exco dan pengunduran mengejut Presiden FAS serta pengurus pasukan Amiruddin Syari. Masih dengan perkembangan bola sepak, FMLLP bertegas bahawa penswastaan Liga 2018 tidak akan ditangguh. Ketua Pegawai Eksekutif Kevin Ramalingam memberitahu setiap pasukan yang bertanding dalam Liga Malaysia perlu memiliki lesen kelab sebelum September 2017. Meskipun pada ketika ini isu keuangan dan kekurangan dana beberapa pasukan menjadi topik hangat sehingga ada yang berhasrat menarik diri, tetapi Kevin menjelaskan pemilikan lesen kelab penting dalam hasrat melonjakkan imej bola sepak negara. Jika ada permintaan mengenai pemanjangan atau penangguhan, memang FMLLP tak akan support permintaan ini sebab club licensing ni ialah satu asas yang perlu untuk kita maju sebagai satu industri bola sepak di dalam negara ini secara teknikal dan komersial. Syarat pelesenan kelab diperkenal Konfederasi Bola Sepak Asia AFC ke atas semua kelab di negara ahli gabungannya pada 2014. Antaranya, kelab setiap pasukan perlu mempunyai keuangan kukuh serta pelan pemasaran bagi menjana pendapatan, pengurusan profesional dan juga tidak lagi bergantung kepada subsidi kerajaan sebagai sumber utama pendapatan. Jika terdapat mana-mana pasukan yang masih gagal mendapatkan lesen kelab, tindakan tegas akan diambil FMLLP, antaranya mungkin dibatalkan penyertaan dalam Liga Malaysia. Berbaki 2 hari sahaja lagi menjelang tarikh tutup pendaftaran pemain, Ketua Pegawai Eksekutif Usaha Liabiliti Terhad Bola Sepak Malaysia FMLLP Kevin Ramalingam mengesahkan yang tiada pasukan yang menarik diri. Buktinya, kesemua pasukan yang menghadapi masalah dana rancak membuat pendaftaran pemain menerusi portal FAM MyPass. Meskipun terpalit dengan isu penarikan diri daripada beberapa pasukan tempatan berkaitan isu dana, Kevin menjelaskan yang pasukan terlibat iaitu Selangor, Kelantan dan Perlis memberikan respon positif secara langsung. FMLLP yakin kesemua mereka akan beraksi pada musim ini. Boleh katakan pasukan-pasukan yang dikatakan bermasalah ni pun dia tengah khusyuk untuk register dengan menggunakan sistem online dan sebagainya. So buat masa ni kita tak dapat lihat dari segi mana apa-apa penarikan diri akan berlaku lah. Sebab kesemua pasukan menggunakan sistem yang baru yang untuk mendaftar pemain. Semestinya perkabaran itu menceria dan melegakan peminat, terutama peminat Selangor, Kelantan dan Perlis. Kevin ditemui di pejabat FMLLP di Petaling Jaya. Sebelum ini, Liga Malaysia dikejutkan dengan pengumuman beberapa pasukan tempatan yang mengancam menarik diri daripada beraksi dalam Liga bagi musim 2017. Dalam perkembangan berasingan, Kevin mengakui isu penarikan diri beberapa pasukan menjejaskan imej bola sepak negara. Bagaimanapun, keadaan itu tidak akan melemahkan FMLLP yang bekerja keras untuk mengukuhkan imej Liga Bola Sepak Malaysia di mata dunia. Kita tak boleh anggap bahawa satu isu yang kita hadapi hari ini dan jika pasukan-pasukan ini bermain terus di dalam liga, tu maknanya isu itu telah selesai. Kita kena lihat pada efek apa yang telah berlaku selama 2 bulan yang lepas ni atau sebulan yang lepas ni kepada jangka masa panjang, ya, confidence of sponsors to come in. Bagi FMLLP, hukuman berat seperti menggantung dan mendenda pasukan bukan lagi satu pendekatan praktikal untuk menyelesaikan masalah. Penyerang import dari Denmark, Ken Ilso Larsen, kini sah menjadi milik juara TM Piala Malaysia 2016. Kedah, pemain itu telah pun menandatangani kontrak setahun bersama Persatuan Bola Sepak Kedah, KFA. KFA dalam satu kenyataan berkata, pemain berusia 30 tahun yang memiliki pengalaman beraksi dalam Liga Denmark, Belanda, Jerman, China dan Singapura itu
komited untuk membantu Kedah mengucup 4 piala musim ini. Prestasi Larsen dalam Liga Singapura musim lalu amat memberangsangkan apabila menjaringkan 36 gol dalam 41 penampilan. Bagi Ketua Jurulatih Kedah Tan Cheng Ho, kehadiran Larsen diharap mampu mempertajam jentera serangan. Tengok daripada dari segi jaringan gol di dalam 2 musim turut-turut di Singapura dapat jaringkan lebih daripada 30 gol. Saya rasa dia ada satu pemain yang mempunyai rekod jaringan yang terbaik walaupun ramai kata Liga Singapura level dia agak rendah, tetapi dengan saya yakin dengan corak permainan dengan pemain yang mempunyai rekod yang terbaik dalam Liga Bundesliga, sedikit sebanyak saya rasa boleh membantu beliau. Selepas ini, skuad Lang Merah akan melengkapkan kota 4 pemain import dengan menumpukan perhatian kepada bahagian pertahanan. 2 pemain Korea Selatan, An Jae-hoon dan Jang Suk-won, kini sedang menjalani ujian. Sebelum ini, Kedah mengekalkan khidmat 2 pemain import, Liridon Krasniki dan Sandro da Silva Mendoka. Dari bola sepak kita beralih ke perkembangan squash. Di tahun baharu 2017 ini, Persatuan Raket Squash Malaysia SRAM terpaksa menerima kenyataan kehilangan salah seorang permata squash negara, Delia Arnold. Ini kerana Delia membuat keputusan untuk bersara daripada sukan squash. Pemain nombor 17 dunia dan nombor 2 negara itu menyatakan hasrat persaraan kepada pengarah SRAM, Meja Bersara S. Maniam. Delia, 30 tahun yang merupakan juara kebangsaan tahun 2015 dan 2016 merasakan penglibatannya selama 17 tahun dalam sukan squash sudah pun memadai. Beliau yang telah mendirikan rumah tangga dengan bekas pemain bergu badminton negara Lin Wun Fui berpendapat sudah tiba masanya untuk beliau memberikan tumpuan kepada keluarga. Delia Arnold, kakak kepada Rachel, merupakan salah seorang atlet yang berada di bawah program podium dan persaraannya merupakan satu kehilangan buat keluarga squash negara yang memasang impian untuk mempertahan 2 pingat emas Sukan Asia 2018 di Indonesia. Dan menjelang anugerah Puskas FIFA 2016 9 Januari depan, Muhammad Faiz Subri yang tersenarai sebagai calon akhir berharap dapat diberikan kelonggaran untuk memakai sepersalinan lengkap baju Melayu pada majlis anugerah tersebut. Ini bagi mencerminkan jati diri anak Melayu di persada dunia. Baju Melayu lengkap bersama tengkolok dan samping songket bernilai RM3,000 itu dihadiahkan kepada Faiz oleh Institut Seni Malaysia Melaka ISMA. Pengerusi ISMA Tan Sri Dr. Abdul Latif Abu Bakar berharap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP akan mengesyorkan kepada FIFA berkenaan pakaian baju Melayu itu. Faiz akan berlepas ke Zurich, Switzerland Ahad ini bersama isterinya Nur Zawanis Hashim untuk menghadiri majlis anugerah Puskas FIFA 2016. 2 lagi pencabar Faiz ialah pemain Brazil Marlon serta gerakan solo daripada pemain wanita Venezuela Danisuka Rodriguez. Setakat pukul 12.30 hari tadi, lebih 2.2 juta jumlah tontonan aksi jaringan Faiz di FIFA TV YouTube. Dalam pada itu, Faiz mengakui berada dalam senarai itu sudah pun memadai kerana ia menjadi kebanggaan kepada seluruh rakyat Malaysia dan sekiranya ditakdirkan menjadi pemenang, ia akan menjadi saat yang paling manis kepada dirinya dan seluruh rakyat Malaysia. Bahkan agar usaha ini mendapat sokongan juga daripada rakyat Malaysia. Ada masa sehingga 8 bulan untuk kita mengundi. Dan yang paling penting, saya bermohon kepada FAM dan juga sokongan daripada Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang untuk meyakinkan dan membolehkan Faiz pergi ke majlis tersebut dengan berpakaian baju Melayu. Sebab kita pun kena hormat presiden sana FIFA macam mana. Kalau dia luluskan, insya-Allah saya akan pakai. Kalau tak boleh pun tak apalah, saya curi time kan. Waktu di sana tu saya akan pakai juga, insya-Allah.
Selepas 6 tahun dilanda kemarau, California, Amerika Syarikat mengalami salji dan musim sejuk. Pihak kaji cuaca mendapati di Tasik Tahor, California yang merupakan lokasi popular untuk perkhemahan mengalami cuaca sejuk melampau. Baiklah, visual itu menutup paparan Nasional 8 untuk malam ini. Assalamualaikum. Salam hormat. Let it snow, let it snow, let it snow.